pagi, salam sejahtera. Okey, kembali lagi ke channel Cikgu Suri. Hari ini Cikgu akan sambung topik pembelajaran kita ya, masih dalam bab 2 iaitu tajuk pengeluaran. Okey, tapi untuk kali ini kita akan lihat subtopik seterusnya ya, berkaitan dengan reka bentuk pengeluaran. Okey, jom check it out. Para pelajar, untuk sesi pada kali ini ya, cikgu akan sharekan masih bab 2 iaitu tajuk pengeluaran, tapi untuk kali ini ya kita akan lihat kepada subtopik perancangan pengeluaran ya, yang mana dalam subtopik ini cikgu akan memfokuskan kepada anak topik yang pertama iaitu reka bentuk pengeluaran. Okay, seperti yang kita sedia maklum ya, untuk bab pengeluaran ini dia ada 5 subtopik. Ya, ada 5 subtopik iaitu skop dan proses pengeluaran. Ya, kita ada skop dan proses pengeluaran. Okey, kemudian kita ada perancangan pengeluaran. Kemudian kita ada subtopik ketiga, kawalan kualiti, dan subtopik keempat, kawalan inventory, serta subtopik kelima, isu-isu pengurusan pengeluaran moden. Tapi untuk hari ini, ya, cikgu akan fokuskan kepada subtopik kedua, iaitu perancangan pengeluaran. Namun, dalam perancangan pengeluaran ini, cikgu akan kongsikan dahulu anak topik yang pertama, ya, iaitu reka bentuk pengeluaran. Okey, kita lihat dahulu apa yang terdapat ya, beberapa anak topik yang terdapat dalam perancangan pengeluaran subtopik kedua. Okey, dalam subtopik ini ya, kita ada reka bentuk pengeluaran. Okey, kemudian kita ada jenis-jenis pengeluaran ya. Seterusnya kita ada susun atur pengeluaran. Okey. Dan untuk subtopik ini juga kita ada tentang lokasi kilang. Maknanya dalam subtopik kedua ini kita ada 4 anak topik yang perlu kita kuasai. Ya, reka bentuk pengeluaran, jenis pengeluaran, susun atur pengeluaran, dan lokasi kilang. Okey, para pelajar. Okey, sekarang mari kita lihat ya untuk anak topik yang pertama, reka bentuk pengeluaran. Okey, untuk sesi ini cikgu hanya akan fokus kepada reka bentuk pengeluaran sahaja. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita lihat dahulu objektif ya pembelajaran kita pada hari ini untuk anak topik yang pertama ya, reka bentuk pengeluaran. Jadi harap di akhir pembelajaran nanti para pelajar dapat menjelaskan apa itu reka bentuk pengeluaran. Okey, para pelajar, ya, kita akan lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk pengeluaran. Okey,
Kalau pelajar lihat di sini, reka bentuk pengeluaran merujuk kepada kaedah yang digunakan dalam aktiviti pengeluaran untuk menghasilkan sesuatu produk. Ya, sama ada produk itu produk baharu ataupun produk sedia ada. Jadi reka bentuk itu merujuk kepada kaedah yang digunakan dalam aktiviti pengeluaran untuk menghasilkan produk ataupun perkhidmatan. Ya, tidak kiralah produk itu produk baharu ataupun produk yang sudah sedia ada. Okey, para pelajar, boleh setakat ini. Ya, dalam reka bentuk ini dia ada beberapa reka bentuk, ada beberapa kaedah ya yang digunakan dalam aktiviti pengeluaran. Antaranya, satu kita ada yang dinamakan sebagai reka bentuk simplification. Okey, yang kedua kita ada yang dinamakan sebagai reka bentuk standardization. Okey, dan yang ketiga kita ada yang dinamakan sebagai reka bentuk modular. Okay, jadi dalam reka bentuk pengeluaran ini ya para pelajar ada 3 reka bentuk ataupun ada 3 kaedah yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun dalam aktiviti pengeluaran. Okay, simplification, standardization dan modular. Okey. Kita akan lihat satu persatu apakah setiap reka bentuk tersebut. Okey. Yang pertama ini adalah dinamakan sebagai reka bentuk simplification. Apa itu reka bentuk simplification? Okey, kita ambil ya para pelajar lihat daripada nama ini sahaja. Simplification itu ataupun simple. Macam mana je simple ya? Simply begitukah? Atau I kah? Simple. Maknanya kita, apa ni maksudnya? Kita permudahkan. Ya, kita ringkaskan. Okey. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk simplification ini ialah ya, reka bentuk pengeluaran yang diwujudkan daripada tindakan. Tengok ni. Mengurangkan kepelbagaian dalam proses pengeluaran kepada proses pengeluaran yang lebih ringkas dan mudah. Okey, faham para pelajar? Mengurangkan kepelbagaian ataupun kita ringkaskan, kita permudahkan proses pengeluaran yang terlibat. Ya, itu maksud simplification. Okey, kalau kamu lihat di sini, ya, maksudnya mengurang dan menggabungkan beberapa langkah yang terdapat dalam proses pengeluaran supaya proses pengeluaran itu menjadi suatu yang simple, menjadi suatu yang ringkas. Contohnya, ya, di sini diberi contoh sebuah kilang mengurangkan bilangan langkah dalam proses pengeluaran kereta. Maknanya kalau sebelum ini dia ada 10 proses yang terlibat dalam mengeluarkan kereta, okay, dengan menggunakan kaedah ataupun reka bentuk simplification, kaedah itu diringkaskan ataupun ada beberapa kaedah digabungkan daripada 10 mungkin dia berubah menjadi 8 ataupun 7 ataupun 5 proses yang lebih lengkap. Okay, itu dinamakan sebagai proses pengeluaran simplification. Ingat keywordsnya ya, mengurangkan kepelbagaian. Ya, supaya proses pengeluaran itu menjadi lebih ringkas dan lebih mudah. Okey. Ataupun keywordsnya di sini mengurangkan ataupun menggabungkan beberapa langkah dalam proses pengeluaran. Okey. Seterusnya kita akan lihat pula reka bentuk masih dalam reka bentuk simplification ya. Tujuan. Okey, apa tujuan reka bentuk ini? Ya, kita lihat tujuannya. Satu adalah untuk mengurangkan kepelbagaian, sebab itu proses-proses yang terlibat itu diringkaskan, digabungkan ataupun dikurangkan. Okey, kemudian simplification ini juga tujuannya adalah untuk mempercepatkan penghasilan produk.
Okey, kalau sebelum ini kita ada 10 proses yang terlibat dalam menghasilkan kereta, dengan menggunakan kaedah simplification, 10 proses itu dikurangkan menjadi 8 sahaja, ataupun menjadi 7 sahaja, ataupun menjadi 5 sahaja. Mungkin terdapat beberapa proses yang kurang penting dikurangkan, ataupun mungkin terdapat proses-proses yang digabungkan, menjadikan proses pengeluaran itu menjadi lebih mudah, ya, menjadi lebih ringkas. Okey. Selain itu, simplification ini juga, ya, tujuannya adalah untuk mengurangkan kos pengeluaran. Kalau sudah ada beberapa aktiviti yang kita gabungkan ataupun kita kurangkan, maka kos pengeluaran secara tidak langsung akan dapat dikurangkan. Okey. Seterusnya para pelajar, ya, simplification juga digunakan untuk meningkatkan kualiti produk. Ya, bagaimana kualiti produk dapat ditingkatkan? Okey. Apabila proses pengeluaran yang pelbagai tadi kita telah kurangkan, maknanya proses-proses yang kurang penting kita sudah asingkan ataupun kita buangkan. Ataupun ada beberapa proses yang terlibat dalam pengeluaran itu kita gabungkan. Jadi di sini organisasi dapat memastikan produk yang dikeluarkan itu adalah lebih berkualiti sebab tumpuan proses lebih memfokus kepada proses-proses yang penting sahaja. Okey, seterusnya juga simplification ini akan menjimatkan masa. Ya, sudah pastilah menjimatkan masa kerana daripada satu proses yang panjang kita telah kurangkan ataupun kita telah ringkaskan menjadi beberapa proses sahaja. Jadi masa ataupun masa yang diperuntukkan untuk aktiviti pengeluaran itu telah dapat dijimatkan. Okey, seterusnya, ya, kita akan beralih pula kepada reka bentuk yang kedua. Reka bentuk yang kedua ini, ya, dinamakan sebagai standardization. Standardization. Standard. Maksudnya di sini kita tentukan, kita tetapkan dia punya standard ataupun piawai dalam proses pengeluaran. Okey, kita lihat maksudnya, ya. Proses mewujudkan reka bentuk seragam dalam aspek produk, saiz dan kualiti. Maknanya proses pengeluaran itu ada dia punya piawaian, ada dia punya standard yang sama, yang seragam. Itu maksudnya, ya. Jadi keywordsnya di sini, proses mewujudkan reka bentuk pengeluaran yang seragam ataupun yang sama ataupun yang ada dia punya piawaian yang harus dipatuhi semasa proses pengeluaran berjalan. Okey, biasanya standardization ini, ya, kaedah ini digunakan untuk aktiviti pengeluaran yang berskala besar dan yang mana ia akan dapat mengurangkan kos yang terlibat. Ya, untuk aktiviti perniagaan yang dijalankan, aktiviti pengeluaran yang dijalankan secara besar-besaran, ya, kaedah ataupun reka bentuk standardization ini, ya, reka bentuk yang seragam ini akan digunakan. Ya, maknanya setiap aktiviti yang terlibat akan mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Jadi secara tidak langsung kos pengeluaran akan dapat dikurangkan. Okey. Tujuannya di sini, ya, reka bentuk ini tujuannya adalah untuk untuk mewujudkan keberkesanan dan kecekapan. Ya, bagaimana keberkesanan dan kecekapan diwujudkan melalui reka bentuk yang seragam tadilah. Maknanya proses pengeluaran akan menggunakan reka bentuk yang telah disediakan mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Jadi keberkesanan dan kecekapan dalam proses pengeluaran itu dapat dipastikan, ya, dapat kita capai. Yang kedua adalah untuk mengurangkan kos inventory. Inventory di sini merujuk kepada kita punya stok. Jadi dengan adanya reka bentuk standardization ini, kos yang terlibat dalam inventory kita akan dapat kurangkan. Maksudnya di sini kita dapat mengurangkan kesilapan. Jadi apabila kesilapan kita dapat kurangkan, maka kos-kos yang terlibat dalam inventory kita secara tidak langsung akan dapat kurangkan.
Okey, dan seterusnya lebih menjimatkan masa. Ya, menjimatkan masa. Sama juga macam yang tadi. Yang asal tadi apa tu? Simplification. Ya, kaedah ini juga turut menjimatkan masa yang digunakan dalam proses pengeluaran. Okey, selain itu, ya, pekerja dan peralatan akan digunakan sepenuhnya. Ya, maknanya semua pekerja dan peralatan-peralatan yang ada akan digunakan seoptimal yang mungkin dalam proses pengeluaran. Okey, para pelajar, cikgu harap faham ya setakat ini. Okey, itu tadi untuk reka bentuk pengeluaran secara standardization. Okay. Seterusnya pula, kita akan lihat satu lagi reka bentuk pengeluaran yang terakhir, iaitu reka bentuk pengeluaran secara modular. Ya, apa itu reka bentuk pengeluaran secara modular? Okey. Modular di sini bermaksud gabungan beberapa jenis komponen, ya, untuk menghasilkan pelbagai jenis produk. Ya, gabungan beberapa jenis komponen maknanya dia proses pengeluaran itu akan menggunakan satu modul untuk menghasilkan pelbagai jenis produk yang terlibat dalam proses pengeluaran. Okey. Di sini, proses pengeluaran akan dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil supaya proses pengeluaran itu lebih berfokus. Okay, supaya proses pengeluaran itu menjadi lebih berfokus. Okey. Yang mana organisasi akan menggunakan komponen prasiap yang disediakan di kilang, ya, diangkat, dipasang secara berjentera ataupun secara manual untuk menghasilkan produk siap. Okay, maknanya ada komponen-komponen yang separas siap yang telah memang disediakan di kilang. Ya, apabila proses pengeluaran berjalan, kita hanya akan ambil komponen tersebut untuk dilengkapkan menjadi produk yang siap. Okey. Tujuannya reka bentuk secara modular ini adalah ya untuk mengurangkan kesilapan. Sebab itu daripada proses pengeluaran yang besar dia dibahagikan kepada proses-proses yang lebih kecil supaya proses pengeluaran itu menjadi lebih berfokus, ya. Selain itu, modular juga akan mempercepatkan penghasilan produk. Maknanya di sini kalau para pelajar lihat tadi, ya, organisasi akan menggunakan komponen-komponen prasiap, ya, untuk jadikan barang siap. Jadi di situ masa yang diambil untuk menghasilkan sesuatu produk itu kita telah dapat jimatkan. Okay, contohnya kalau dalam proses pemasangan penghasilan pengeluaran kereta, ya, kaca itu sudah tidak diproses oleh organisasi. Ya, organisasi hanya akan ambil kaca yang telah dibuat daripada organisasi lain, ya, dan hanya akan memasang kaca tersebut untuk kereta yang akan disiapkan. Nah, itu maksudnya. Okey, selain itu juga modular akan memudahkan proses pemantauan dilakukan. Sebab apa? Sebab kita sudah tidak perlu memantau satu proses yang panjang, yang besar, tapi kita memantau kepada proses aktiviti-aktiviti pengeluaran yang lebih mengkhusus, yang lebih kecil. Okey, para pelajar. Jadi cikgu harap ya para pelajar faham untuk 3 jenis reka bentuk tadi. Simplification, standardization dan modular. Okay, sekarang kita akan lihat soalan, contoh soalan untuk bahagian ini, ya. Ini adalah soalan STPM 2014, ya, yang mana soalannya berikan 3 reka bentuk pengeluaran bagi industri automobil, 6 markah. Tapi di sini dengan kata tugas berikan, ya, dia ada 6 markah. Kita ada berapa tadi reka bentuk? Ya, kita ada 3 reka bentuk. Jadi untuk fakta saja kita sudah dapat 3 markah. 3 lagi adalah daripada kamu punya huraian kaitan terhadap industri automobil.
Ya, walaupun kata tugas di sini berikan, tetapi kita kena lihat juga jumlah markah yang diberi. Jadi maknanya 6 markah itu kita perlu ada huraian. Okey. Kalau pelajar masih ingat, ya, berikan ini merujuk kepada kata tugas. Kata tugas soalan. Okay. Kemudian, reka bentuk pengeluaran itu adalah kehendak soalan. Okay. Kemudian, industri automobil itu adalah situasi yang diberikan. Dan 6 markah itu adalah markah yang diberikan. Okey, ini kita panggil sebagai analisis soalan. Ya. Sebab itu ya para pelajar, cikgu ingatkan apabila pelajar menjawab soalan, tolong analisis dahulu soalan tersebut. Kenal pasti yang mana kata tugas, okay, yang mana apa kehendak soalannya, apa situasi dan apa berapa markah yang diberi. Supaya para pelajar menjawab ikut kehendak soalan dan berdasarkan jumlah markah yang diberikan. Okay, sekarang kita akan lihat contoh jawapannya, ya, cadangan jawapannya di sini. Ingat balik ya, kata tugasnya adalah berikan dengan 6 markah. Jadi kita akan beri 3 fakta dan kita akan beri juga 3 huraian sebab markahnya keseluruhan adalah 6. Okay, situasi yang diberi adalah industri automobil. Okey, ini adalah ayat pendahulu kita. 3 reka bentuk pengeluaran bagi industri automobil ialah, ini ayat pendahulu. Setiap kali menjawab soalan perlu ada ayat pendahulu. Okey, ingat semula 3 reka bentuk tadi. Yang pertama adalah simplification. Ini fakta kita yang pertama, kita akan dapat 1 markah. Okey, apa itu simplification? Pengeluar kereta akan menggabungkan ataupun mengurangkan beberapa langkah dalam proses pengeluaran kereta. Okay, ini kita punya huraian. Terus kaitkan dengan industri automobil. Dapat 1 markah. Okay, fakta kita yang kedua adalah standardization. Okay, apa itu standardization? Ya, pengeluar kereta akan menghasilkan kereta yang seragam. Ingat keywordsnya tadi, seragam dari aspek model, kapasiti, warna dan kualiti. Okey, dan reka bentuk kita yang ketiga adalah modular. Modular itu pengeluar kereta akan membahagikan sistem pengeluaran kepada beberapa bahagian kecil dengan sistem-sistem yang berbeza. Okey, ini 3 reka bentuk pengeluaran. Simplification, standardization dan modular. Simplification, ya, keywordsnya kita menggabungkan ataupun mengurangkan beberapa langkah dalam proses pengeluaran. Standardization, ya, kita menghasilkan reka bentuk yang seragam. Okey, modular, kita membahagikan sistem pengeluaran kepada bahagian-bahagian yang kecil. Okey, boleh ingat para pelajar? Okay, itu adalah contoh soalan sebenar yang keluar untuk topik ataupun anak topik reka bentuk pengeluaran. Okey, para pelajar, cikgu harap para pelajar boleh faham dan ingat, ya, ketiga-tiga reka bentuk tersebut. Okey, jadi itu sahaja untuk perkongsian cikgu pada kali ini. Ya, cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi untuk menonton video cikgu dan cikgu harap pelajar boleh ingat, ya, 3 fakta tadi, ya, fakta itu merujuk kepada fakta khusus, ya. 3 reka bentuk pengeluaran. Simplification, standardization dan modular. Okey para pelajar, jadi itu saja perkongsian daripada cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih. Jumpa lagi. Okey, para pelajar boleh melihat video-video cikgu, ya, yang lain untuk topik-topik subjek pengajian perniagaan, ya, semester 1, semester 2 dan semester 3. Ya, cikgu juga ada berkongsi tentang video kerja kursus. Ya, para pelajar boleh juga melihat video-video kelas-kelas live yang telah diadakan sebelum ini dalam channel cikgu. Okey para pelajar, itu sahaja. Bye. Jumpa lagi.